Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan jawaban untuk rumusan yang Cikgu telah berikan. Baik, untuk rumusan, biasanya terdapat dua bahan ataupun lebih. Jadi pada hari ini kita ada dua bahan, yaitu bahan 1, petikan 1, dan bahan 2. Baiklah, daripada kedua-dua bahan ini, kita akan menulis rumusan yang tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Baiklah, kita mulakan. Baca petikan dengan teliti. Baca petikan dan teliti grafik yang disertakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digelarkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Baiklah, langkah yang pertama, kita harus membaca petikan ini secara keseluruhannya. Bahan 1. Tun Dr. Mahathir Muhammad di dalam bukunya yang bertajuk Melayu Mudah Lupa menjelaskan bahwa Indonesia bukan sahaja mempunyai kaum yang berlainan, tetapi turut berbeza bahasa, budaya, dan agama. Sesungguhnya, campuran ini amat mudah meletup. Maksudnya, kepelbagaian kaum ini mudah berpecah belah. Oleh yang demikian, keutuhan sebuah negara bangsa seperti Malaysia amat berkait rapat dengan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Melayu, Cina, India, dan suku-suku kaum yang terdapat di Malaysia boleh menjalankan perpaduan apabila semua kaum saling menghormati setiap perbezaan budaya dan cara hidup. Dalam hal ini, amalan gotong royong dalam kalangan masyarakat dapat memupuk semangat perpaduan. Aktiviti yang boleh dijalankan seperti membersihkan dan mengindahkan persekitaran, tempat kediaman, dan gotong royong ketika kenduri kendara. Pada masa yang sama, penganjuran rumah terbuka pada hari perayaan turut dapat menjalinkan persahabatan yang lebih erat. Di samping itu, media massa seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan mesej dan informasi positif tentang kepentingan bersatu padu. Sebagai analoginya, stesen penyiaran tempatan boleh menyiarkan program yang berunsur perpaduan dengan pelakon yang berbilang bangsa. Selain itu, aktiviti sukan yang melibatkan pelbagai kaum juga mampu memupuk semangat perpaduan kaum. Hal ini demikian karena para atlet daripada pelbagai kaum bersaing secara sehat untuk meraih kejayaan. Dalam institusi keluarga, ibu bapa merupakan entiti misali kepada anak dan perlu menunjukkan teladan baik. Oleh hal demikian, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan bertegur sapa dan melayani jiran tetangga dengan mesra tanpa mengira bangsa, kaum, dan anutan budaya. Barisan pendidik di sekolah juga memainkan peranan signifikan untuk menerapkan nilai murni ke dalam sanubari anak murid. Pada 31 Agustus 1957 merupakan tarik keramat kemerdekaan negara. Sambutan Hari Kebangsaan sesungguhnya membuka satu lagi jalan untuk memupuk perpaduan di Malaysia. Pada kebiasaannya, pelbagai kaum akan menyertai upacara sambutan tersebut pada setiap tahun. Ini bahan yang pertama. Bahan yang kedua berbentuk grafik, cabaran mengekalkan perpaduan kaum. Masyarakat kurang bergaul dengan kaum lain, sebaliknya lebih selesa dengan kaum sendiri. Ahli politik suka membangkitkan isu perkauman sehingga menimbulkan prasangka buruk dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tiada keinginan
mewujudkan bangsa Malaysia yang mementingkan kaum masing-masing. Baiklah, kita pergi satu persatu. Bahan satu ini kalau kita baca, dia menyebut tentang perpaduan kaum. Ya, jadi yang kedua ini juga menyebut tentang temanya tentang perpaduan kaum. Sekarang tugas kita ialah mencari fokus. Oke, fokus itu ialah mencari maksud keseluruhan petikan. Jadi ada 3 bentuk soalan. Yang pertama dua bentuk. Yang pertama 2 fokus. Yang kedua ialah 3 fokus. Dan kalau kita tengok di sini, petikan ini, bahan ini cuma menumpukan kepada 2 fokus. Ya. Yang pertama, bahan 1, kalau kita baca secara keseluruhannya, dia menceritakan tentang cara ataupun usaha untuk memupuk perpaduan kaum. Oke, banyak di dalam petikan ini menyebut tentang cara untuk memupuk perpaduan kaum. Manakala bahan yang kedua ini pula sudah jelas kalau di sini sebab dia ada tajuk utama di sini. Cabaran mengekalkan perpaduan kaum. Ada 3 cabaran yang dikemukakan di sini. Jadi sekarang untuk menentukan fokus 1 atau fokus 2, fokus 1 itu biasanya yang dominan. Yang dominan ini maksudnya isinya yang lebih banyak. Kalau kita tengok antara usaha dan cabaran, nampaknya usaha itu lebih banyak disebut di dalam petikan. Jadi fokus 1 kita ialah usaha memupuk perpaduan kaum. Oke, fokus 2 kita ialah cabaran mengekalkan perpaduan kaum. Baik, mari kita cari usaha ini. Dalam petikan, ada berapa kita boleh jumpa. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam bukunya yang bertajuk Melayu Mudah Lupa menjelaskan bahwa Malaysia bukan saja mempunyai kaum yang berlainan, tetapi turut berbeza bahasa, budaya, dan agama. Ini dia jelaskan Malaysia ini mempunyai kaum yang berbeza bahasa, budaya, dan agama. Sesungguhnya campuran ini mudah meletup. Oke, jadi masyarakat yang masuk ini, perbezaan bahasa, budaya, dan agama ini mudah runtuh, mudah meletup. Itulah, mudah runtuh sekiranya tidak dijaga. Oleh yang demikian, keutuhan sebuah negara bangsa seperti Malaysia amat berkait rapat dengan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi, keutuhan sebuah negara bangsa seperti Malaysia ini sebab mempunyai ramai kaum, berkait rapat dengan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Oke, perpaduan ini penting untuk keutuhan sebuah negara bangsa. Dia jelaskan di situ. Malay, Cina, dan India dan suku-suku kaum yang terdapat di Malaysia boleh menjalankan hubungan perpaduan apabila semua kaum saling menghormati setiap budaya dan cara hidup. Maksudnya inilah, untuk menjalin perpaduan itu kita perlu ada beberapa usaha atau cara. Yang pertama, semua kaum saling menghormati. Yang ini. Oke. Saling menghormati. Ini ialah isi yang pertama. Cara untuk memupuk perpaduan kaum. Dalam hal ini gotong royong dalam masyarakat dapat memupuk semangat perpaduan. Jadi amalan gotong royong dalam kalangan masyarakat juga dapat memupuk perpaduan. Ini cara yang kedua untuk memupuk semangat perpaduan kaum. Aktiviti yang boleh dijalankan seperti membersihkan dan mengindahkan pelestarian tempat kediaman dan gotong royong ketika kedua kendara. Ini ialah contoh yang diberikan untuk amalan bergotong royong. Jadi ini bukan isi. Ini adalah huraian untuk isi yang ini. Baik, kita sudah ada 2. Pada masa yang sama, penganjuran rumah terbuka pada hari perayaan turut dapat menjalinkan persahabatan yang lebih
erat. Persahabatan yang lebih erat ini maksudnya perpaduan kaum lain nih. Kan jadi langkahnya ialah penghancuran rumah terbuka pada hari perayaan. Ini langkah usaha ataupun cara yang ketiga untuk memupuk perpaduan kaum. Di samping itu, media massa seharusnya digunakan untuk sebaik-baiknya untuk menyebarkan message dan informasi positif tentang kepentingan bersatu padu. Ini langkah juga. Media massa, contoh TV, surat kabar, majalah, dan sebagainya, harus digunakan untuk menyebarkan message perpaduan. Jadi, menyebarkan message ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Kita sudah ada 4. Sebagai analoginya, ini contoh. Stasiun TV penyiaran boleh menyiarkan program yang bersensor perpaduan dengan pelakon yang berbilang bangsa. Ini contoh yang diberikan untuk isi yang ini. Selain itu, aktiviti sukan yang melibatkan berbagai kaum juga mampu memupuk perpaduan. Ini juga aktiviti sukan yang melibatkan berbagai kaum. Yang ini. Jadi, ini juga langkah atau cara untuk memupuk perpaduan dengan aktiviti suka. Hal ini demikian karena para atlet daripada berbagai kaum bersaing secara sehat untuk meraih kejayaan. Ini huraian untuk isi yang ini. Dalam institusi keluarga, ibu bapa menerapkan merupakan entiti misal kepada anak dan perlu menunjukkan teladan yang baik. Ibu bapa teladan yang baik. Oleh hal demikian, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan bertegur sapa, melayani jiran, tetangga dengan mesra tanpa mengira bangsa dan anutan agama. Jadi ini langkah-langkah yang perlu dijalankan oleh ibu bapa supaya perpaduan kaum di Malaysia ini terjadi. Isi yang ini terlampau panjang. Menjadi ibu bapa haruslah menjadi suri teladan. Sama maksudnya dengan suri teladan ini sama maksudnya dengan yang ini. Jadi kita ambil yang ini. Ada pendek sedikit. Ini contohnya. Tidak perlu ambil. Bersaing pendidik di sekolah juga mainkan peran yang signifikan untuk menerapkan nilai murni dalam sanubari anak murid. Di sekolah pula cikgu-cikgu lah yang berperanan menerapkan perpaduan kaum ini. Ini langkah yang perlu dijalankan oleh sekolah. Pada 31 Agustus 1997 merupakan Hari Kemerdekaan Negara. Sambutan Hari Kebangsaan sesungguhnya membuka lagi jalan untuk memupuk perpaduan. Sambutan Hari Kebangsaan juga merupakan langkah untuk memupuk perpaduan. Pada kebiasaannya, berbagai kaum akan menyertai upacara sambutan tersebut pada setiap tahun. Ini huraian untuk sambutan Hari Kebangsaan. Jadi sekarang kita sudah jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isi daripada bahan 1. Semua isinya menceritakan tentang cara atau langkah memupuk perpaduan. Jadi fokus utama kita ialah cara-cara atau usaha-usaha memupuk perpaduan kaum di negara ini, di Malaysia. Jadi untuk bahan 2, dia tidak menceritakan langkah, tapi menceritakan tentang cabaran. Ada 3 cabaran di sini. Jadi hal ini bermakna fokus 1 kita ialah langkah atau cara atau usaha, dan fokus 2 kita ialah cabaran. Jadi kita akan ambil isi ini untuk membuat rumusan. Berapakah isi yang perlu diambil? Baik. Semua isi secara keseluruhan, fokus 1 campur fokus 2 ialah 8. Jadi kalau begitu, kita boleh ambil 7 langkah
satu jabaran. Sekurang-kurangnya ada satu disebut tentang jabaran mengekalkan perpaduan kaum. Jadi 7 campur 1, 8. Ataupun kombinasi 6, 2. Ambil 6 langkah, 6 isi dari sini, campur 2 dari sini. Keseluruhannya 8. Atau juga ambil 5 dari sini, 3, 1, 2, 3. 3 dari sini. Semuanya 8. Baik. Nah, kuncinya sekurang-kurangnya memberikan satu isi dalam setiap fokus. Jadi, kita boleh ambil 7, 1, atau 6, 2, ataupun 5, 3. Terpulang kepada pelajar. Tapi cikgu galakkan supaya kamu ambil 6 dari sini, 2 daripada sini. Baik, pastikan rumusan itu tidak melebihi 120 patah perkataan. Oke, cara membuat rumusan itu cikgu sudah ajar, ada di dalam buku kamu, di dalam nota kamu. Coba rujuk semula, kemudian daripada isi ini buat satu rumusan yang lengkap dan hantar kepada cikgu. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekiranya mempunyai persoalan atau tidak paham, bolehlah hubungi cikgu. Baiklah, kita berjumpa lagi.